Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk perbincangan dalam kursus Pemikiran Sains dan Teknologi PST pada kali ini ialah kolonialisasi. Kolonialisasi. Kolonialisasi ataupun penjajahan sering dikaitkan dengan penyebaran puluhan juta manusia dari negara Eropah Barat di seluruh dunia. Dalam banyak jajahan yang diselesaikan, peneroka Barat membentuk majoriti penduduk. Contohnya, termasuk Amerika, Australia, dan New Zealand. Di mana koloni-koloni ini kadang-kadang dipanggil sebagai Neo-Europes. Di tempat lain, peneroka Barat membentuk kumpulan minoriti yang walaupun mereka minoriti, tapi sering dominan di tempat yang didudukinya. Apabila Britain mula menetap di Australia, di New Zealand dan pelbagai pulau kecil yang lain, mereka sering menganggap kawasan tersebut sebagai terra nullius. Terra nullius yang bermaksud tanah kosong dalam bahasa Latinnya. Jadi mana-mana mereka pergi, itulah tanah kosong kepada mereka. Lalu mereka terokailah tanah itu. Disebabkan ketiadaan teknik pertanian Eropah, tanah itu dianggap tidak diubah oleh manusia dan oleh itu dianggap tidak didiami. Walaupun terdapat penduduk asli. Pada abad yang ke-19, undang-undang dan idea seperti undang-undang kolonisasi umum Meksiko dan nasib manifest Amerika Syarikat menggalakkan penjajahan lanjut di Amerika. Ia adalah satu proses yang sistematik, diaminiti kuasa menyusun tanah di sekelilingnya dan komponennya. Apakah fenomena utama kolonialisasi? Antaranya ialah industrialisasi. Mereka memerlukan bahan mentah, ingin menjual barang, mencari pasaran baru, kan? Hamba abdi, mendapatkan sumber-sumber makanan seperti rempah, gula dan sebagainya. Jadi keadaan ini membawa kepada keperluan mereka kepada tanah jajahan. Jadi antara aktiviti utama kita boleh lihatnya seperti British. British ni dia menjadi kuasa besar maritim. Kemudian berlaku perang Plassey 1757 membawa kepada penjajahan India. Kemudian kita dapat melihat zaman revolusi industri. Zaman revolusi industri ini kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian lah. Revolusi industri pertama hingga revolusi industri yang keempat. Okey, kalau kita nak lihat dari segi pencapaian utama, fasa pertama terhasilnya textiles. Jentera-jentera yang menggunakan kuasa steam power. Kemudian pembuatan bahan-bahan besi, iron making. Dan ada lagi lah beberapa penemuan baru, tapi dia masih di peringkat pertama lah. Bila masuk fasa yang kedua, berlakunya pertambahan produktiviti secara besar-besaran, dan di fasa inilah wujudnya elektrik, penggunaan elektrik. Kemudian masuk pada fasa yang ketiga, ada beberapa istilah yang sampai ke hari ini masih digunakan dan dirasakan masih baru, seperti automatic. Kalau kereta automatic. Komputer, kemudian alat-alat elektronik. Kemudian bila kita masuk fasa yang keempat, yang lebih canggih, yang lebih hebat, adanya jaringan internet
dan adanya sistem cyber. Jadi bila